Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, untuk kelas Titi Sinta kali ini, kita akan buat revision, ulang kaji untuk topik matematik pengguna tingkatan 3 iaitu bab 3 lah. Jadi kalau kita faham topik ini mengandungi banyak beberapa pengiraan yang perlu kita fokuskan. Jadi untuk kali ini Sinta bagikan kepada dua bahagian dan untuk kelas kali ini kita akan belajar pertama sekali macam mana nak mengira faedah mudah. Okay, seperti yang kita tahu kan, faedah dua jenis iaitu faedah mudah dan juga cara mencari faedah compound. Okay, seterusnya bagaimana nak mengetahui menentukan nilai matang dan juga penentuan hibah, peratus hibah. Okay, jadi kita tengok satu persatu. So, yang pertama, faedah mudah, iaitu simbol dia I. I adalah interest. Okay, so faedah mudah ni, dia punya rumus adalah I sama dengan P darab dengan R darab dengan T. So, P itu adalah prinsipal, iaitu jumlah simpanan yang kita buatlah setiap kali kita nak buka akaun simpanan kan. Kemudian R tu adalah rate, iaitu kadar setahun, berapa kadar faedah yang terima dalam masa setahun. T adalah tahun. Okay. Berapa tahun kita menyimpan. Jadi kalau kita tengok contoh yang cikgu sediakan, Z menyimpan 8,000 di sebuah bank dengan kadar faedah 4% setahun bagi tempoh 3 tahun. So dikira jumlah faedah yang diterimanya. Jadi ini faedah mudah lah. So bila kita dapat soalan macam ni, first kali awak tentukan, awak highlight kan, apa maklumat yang diberi. So kat situ cikgu dah keluarkan maklumat yang kita ada kat situ adalah P, jumlah simpanan tu adalah 8,000. R, kadar faedah setahun iaitu 4%, dan juga T adalah tempoh masa. So kat situ diberi tempoh masa adalah 3 tahun. So tiga-tiga maklumat tu kita dah ada. Jadi sekarang kita boleh masukkan dalam rumus. I ataupun faedah mudah interest ialah P tu 8,000 darab dengan R 0.04. Yang ni cikgu tukar terus dalam bentuk perpuluhan. 4% kan 0.04 kemudian kita darabkan dengan 3 iaitu T dia, tempoh masa 3 tahun. So sangat simple. Yang ini kita darab dia terus. So akhirnya kita dapat faedah mudah adalah 960. So itulah, dapat soalan awak tentukan dulu apa maklumat yang diberi. So semudahlah untuk awak buat latihan. Baik, untuk soalan seterusnya berkaitan dengan faedah mudah. Dia boleh tanya juga. Maksud dia selain daripada faedah. Dia boleh tanya benda lain. Contoh, Ramli ingin mendapat faedah mudah. Ini dia dah bagi dah faedah mudah sebanyak 3,360 dari sejumlah wang 8,000 dengan dengan kadar faedah 6% setahun. Sekarang ni dia nak hitung apa? Masa pula. Jadi bila kita nak hitung masa, jadi kita kena adjust lah kita punya rumus. Rumus tu sama macam biasa, cuma kita tengok balik apa yang nilai dia nak. Jadi macam saya cakap sebelum tadi, bila dapat soalan awak keluarkan dulu apa itu P. P 8,000 jumlah simpanan. I dia dah bagi dah kat situ, faedah mudah tu adalah 3,360. Kadar faedah setahun R ialah 6% dan setahun. Kemudian T tu kita tak tahu berapa. Jadi T yang kita nak tahu nilai dia lah. Jadi bila dapat maklumat tu, awak terus masukkan dalam rumus. So I tu 3,360, P tu 8,000. R tu 0.06, kita tukar terus pada 6% kepada 0.06. Dan T tu kita tak tahu nilai dia. So bila kita masukkan persamaan, kita akan nampak T tu berada bersama dengan darab 0.06 dan juga darab dengan 8,000. Jadi macam mana kita nak asingkan ke semua tu? Biar kita tinggal T seorang-seorang. Jadi darab, kita tahu bila kita pindahkan dia akan jadi bahagi. So 3,360 tu dulu kena duduk depan. So 3,360 bahagikan dengan 8,000, kemudian bahagikan dengan 0.06. Jadi kita akan dapat kat situ nilai T adalah 7 tahun lah tempoh masa dia. Contoh yang seterusnya, macam mana pula kalau daripada faedah mudah tu dia nakkan pada faedah mudah tu kan. Ni contoh lagi satu. Macam mana pada faedah mudah tu kita nak cari kadar faedah pula yang kita pakai setiap tahun tu. Jadi kalau yang ini
Kita tengok contoh. N mendapat faedah sebanyak 120 bagi jumlah simpanan berjumlah 2,000 pada 3 tahun lepas. Okey, hitung kadar faedah yang ditawarkan oleh bank kepadanya 3 tahun yang lepas tu. Okey, jadi pada soalan kita keluarkan maklumat yang kita dapat. P tu 2,000. Okey, jumlah simpanan kita 2,000. Okey, dia dah bagi dah kat situ. Faedah yang diperolehi adalah 120. Okey, faedah mudah tu. Tempoh masa berapa lama? 3 tahun. Jadi soalan yang dia nak, berapa kaedah faedah yang ditawar setahun, yang ditawar tu setiap tahun tu lah. Iaitu R tu kan. Jadi kita masukkan rumus, tersusun I 120, P 2,000, R kita tak tahu berapa dan T tu adalah 3. Jadi macam tadi jugalah bila kita nak buat nak tinggalkan R seorang kat situ, kita nak tahu kat R, jadi kita kena pindahkan darab 2,000, darab 3 tu ke belah sana. Jadi darab lawannya bahagi, jadi 120 duduk depan, bahagian 2,000, bahagian yang 3. Saya akan dapat kat situ, R kita adalah 0.02, manakala R ni dalam bentuk peratus, jadi kita tukar, 0.02 tu adalah 2%. Jadi saya tunjukkan 3 contoh bentuk soalan menyebabkan faedah mudah. Okey, seterusnya kita tengok faedah compound. Okey, faedah compound ni dia sedikit panjang lah compare dengan faedah mudah, tapi tak apa. Rumus dia kita dah ada, dia dah bagi kat situ. MV sama dengan P kurungan 1 tambah R per N tutup kurungan kuasa NT. Jadi bila kita dapat soalan tu, okey, kita kena tentukan dulu. MV tu adalah nilai matang yang kita nak cari. Okey, jumlah simpanan tu adalah P macam tadi juga. R kadar faedah setahun. N tu bilangan faedah di compound setahun. Ini benda barulah sebab tadi tak ada kan. Dan T adalah masa. So, kita tengok contoh. Sherry menyimpan 5,000 dalam akaun amanah saham pada awal tahun dengan kadar 5% setahun dan pengkompaunan setiap 3 bulan sekali. Jadi, berapa jumlah wang pelaburan dan faedah compound Sherry bagi akhir tahun kedua? So, kita keluarkan maklumat yang kita dapat. Okay. P kat situ adalah 5,000. R adalah 5%. Okay. N ni adalah bilangan compound setahun kan. Jadi kat situ dia bagi dia di compound setiap 3 bulan. Maksudnya 1 tahun tu 12 bulan. Kita bahagikan bilangan di compound ni. Itu 12 bagi 3 dan kita akan dapat N tu adalah 4. Okey, ingat kat situ. Kemudian T, tempoh masa dibagi kat situ akhir tahun kedua. Maksudnya tempoh masa 2 tahun lah. Jadi kita masukkan dalam rumus. So P tu 5,000 kurungan 1 tambah dengan R. R tu 5% kan. So kita tukar pada 0.05. Okay, perkan dengan N. N tadi kita dapat 4. Tutup kurungan. Okay, pastikan kat situ atas tu ada kuasa NT kan. So N ulang lagi sekali 4 dan T tempoh masa adalah 2. Jadi awak tekan saja kalkulator awak akan dapat RM5,522.40. Okey, jadi bila dapat jawapan ni biasa dia panjang, jadi awak bundarkan kepada sen yang terdekat lah. Okey, ringgit dan sen yang terdekat. Kemudian cara nak cari faedah compound, tadi kita baru cari nilai matang kan. Jadi faedah compound ni adalah kita tolakkan nilai matang tu dengan nilai simpanan awal kita. Jadi RM5,522.40 kita tolakkan dengan jumlah simpanan awal kita RM5,000. So dapatlah kat situ RM522.40 faedah compound. Okey. Okay, last sekali kita tengok peratus hibah. Okay, untuk peratus hibah, dia simple sangat. Okay, kita tak contoh kat situ. Malik menyimpan 3,000 dalam akaun simpanan wadiah di sebuah bank perbankan Islam. Kita tahu kalau hibah ni memang melibatkan perbankan Islam lah. Jadi pada akhir tahun tersebut, jumlah wang simpanan ni adalah 3,060 di mana lebihan tersebut merupakan hibah daripada bank. Hitung peratus hibah yang diperolehi oleh Malik. Jadi kita tahu hibah tu nak dapat dia, kita tolakkan jumlah yang kita dapat akhir tahun tu 3,060 dengan jumlah simpanan awal iaitu 3,000. So, kita dapat balance dia 60. Jadi nak jawab peratus hibah iaitu 60 hibah tu per dengan simpanan asal kita 3,000 tadi dan kita darabkan dengan 100%. Akhirnya kita akan dapat peratus hibah kita adalah 2%. Okey, jadi cikgu rasa cukup untuk part pertama kali ini. Next kita akan tengok part yang kedua. Okey, ada lagi beberapa pengiraan yang melibatkan bab 3 ni lah matematik pengguna. So cukup dulu untuk kali ini. Itu saja pada Teacher Sinta. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, untuk kelas Teacher Sinta kali ini, kita akan buat revision, ulang kaji untuk topik matematik pengguna